Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai alloy. Jadi mula-mula sekali kita lihat apa maksud alloy. Okey, alloy adalah sejenis campuran. Okey. Okey, yang mana campuran itu mesti ada sekurang-kurangnya 2 unsur. Okey, tapi boleh juga ada lebih daripada 2. Ya, yang mana dalam campuran ini unsur utama dia mestilah logam. Okey. Baik, jadi proses nak mendapatkan alloy ini kita panggil proses pengaloyan. Ya. Proses di mana kita campurkan atom asing ataupun atom yang selain daripada unsur utama tadi kepada unsur utama, iaitu logam tulen. Okey, jadi contoh yang biasa kita jumpai seperti dalam gambar ni, ya, gambar Tugu Negara tu adalah sejenis alloy juga. Dia adalah gangsa. Okey, manakala gambar bawah ni adalah keluli. Ya. Keluli ni adalah antara bahan yang paling biasa kita jumpa. Okey, iaitu campuran daripada besi dan juga karbon. Okey, jadi contoh alloy yang kita ada dalam kehidupan seharian kita adalah misalnya yang pertama, ya, kita ada pewter. Okey. Pewter ni biasanya digunakan untuk membuat cenderamata ataupun alat-alat perhiasan. Okey, kerana sifat dia yang berkilau. Okey. Kemudian yang kedua adalah duralumin. Duralumin ini adalah sejenis alloy yang unsur utamanya adalah aluminium. Dan guna dia adalah untuk membuat badan kapal terbang. Ya. Dan yang ketiga adalah gangsa. Yang ni juga kita biasa jumpa, terutama sekali sewaktu sukan. Ya, pingat tempat ketiga adalah terdiri daripada gangsa. Ya, jadi itu antara alloy yang selalu kita jumpa juga. Yang keempat adalah loyang. Loyang atau bahasa Inggeris dia adalah brass. Okey. Jadi loyang ni juga banyak gunanya. Dia adalah campuran antara kuprum dan juga zinc. Ya. Yang mana kita biasanya buat alat-alat seperti peralatan elektrik dan juga alat muzik, serta kadang-kadang diguna juga untuk membuat barangan perhiasan. Okey. Seterusnya adalah keluli. Ya. Keluli selalu juga digunakan untuk membuat badan kereta. Okey, selain daripada itu, kita juga gunakan untuk membuat rangka bangunan, okey, dan juga membuat badan jentera berat selain daripada kereta. Dan akhir sekali, ya, sebenarnya banyak lagi contoh lain, okey, tapi yang ini yang kita selalu jumpa di rumah, ya, iaitu keluli nirkarat. Keluli nirkarat ni kita selalu sebut sebagai stainless steel. Ya, mungkin awak jarang jumpa istilah keluli nirkarat, tapi dalam bahasa Inggerisnya disebut stainless steel. Jadi awak akan biasa jumpa dia di dapur. Ya, sebagai sudu, garpu, pisau, ya, dan juga peralatan memasak yang lain lah. Ya. Okey, jadi kita lihat kenapa mesti kita lakukan pengaloyan. Kenapa mesti ada alloy? Okey. Jadi yang pertama, tujuan kita buat alloy adalah untuk menambahkan kekerasan logam tulen. Ya. Sebab logam tulen walaupun dia keras, tapi berbanding dengan alloy lebih keras. Yang kedua, untuk menambahkan kekuatan logam. Okey. Seterusnya, untuk mencegah kakisan logam. Ya, ini untuk mengelakkan logam daripada menjadi teroksida. Seterusnya, untuk membaiki rupa bentuk logam supaya jadi lebih menarik dan berkilat. Kita ambil contoh pewter. Ya. Bahan utama pewter adalah timah. Jadi kalau kita gunakan timah saja, walaupun dia berkilat, tapi dia tak secantik bila dicampurkan dengan unsur lain seperti plumbum dan juga antimony untuk mendapatkan kilauan yang makin cantik.
Okey, seterusnya untuk menghasilkan sifat khusus seperti superkonduktor. Okey. Superkonduktor ini adalah sejenis konduktor elektrik ataupun logam yang boleh mengalirkan arus elektrik dengan rintangan yang amat rendah ataupun tiada rintangan langsung. Okey, right. Jika kita bandingkan sifat alloy dengan logam tulen, kita dapati yang alloy ini mempunyai permukaan yang berkilat berbanding dengan logam tulen. Okey. Manakala sifat tahan kakisan, alloy lebih tahan kakis daripada logam tulen. Begitu juga kekerasan. Alloy lebih keras daripada logam tulen. Jadi ini eksperimen dalam buku teks yang boleh kita rujuk untuk mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Awak boleh rujuk dalam buku teks nanti. Eksperimen 8.1. Yang mana ada dua bahagian untuk menguji sifat kakisan bahan, dan juga yang kedua adalah untuk menguji kekerasan logam tulen berbanding dengan alloy. Jadi untuk bahagian A kita nak lihat sama ada alloy lebih tahan kakisan ataupun tidak berbanding dengan logam tulen. Okey. Jadi alloy di sini kita gunakan keluli nilkarat. Okey. Berbanding dengan logam tulen iaitu besi. Okey. Ini adalah logam tulen. Jadi untuk mendapatkan sama ada besi ataupun keluli nilkarat ni tahan kakisan atau tidak, kita rendamkan kedua-dua bahan ini ke dalam air suling selama seminggu. Okey. Jadi eksperimen yang kedua adalah untuk menguji sifat kekerasan. Di sini kita gunakan dalam contoh ini kita gunakan blok gangsa, dengan berbola keluli di bahagian atas. Jadi gunanya adalah untuk mendapatkan lekukan di bahagian bawah ni, di kawasan ini. Jadi apabila kita jatuhkan pemberat ini ke bawah, dia akan menyebabkan ada lekuk di bahagian atas blok gangsa ni, dan kita akan ukur diameter lekukan tersebut. Maka kita akan bandingkan logam yang lebih keras ataupun bahan yang lebih keras mempunyai lekukan yang lebih kecil berbanding dengan bahan yang lebih lembut. Okey, jadi bagaimana kita nak menerangkan kenapa alloy mempunyai sifat yang berbeza berbanding dengan logam tulen. Baik, contoh bagi logam tulen. Logam tulen ini terdiri daripada satu jenis unsur saja. Jadi oleh kerana dia satu jenis unsur, maka saiznya juga semua sama. Dan oleh kerana saiznya sama, maka dia lebih senang menggelongsor berbanding dengan kalau dia dalam bentuk alloy. Jadi kalau kita kenakan daya, kita akan dapati zarah ni akan senang menggelongsor. Dari situlah kita dapat sifat yang mana logam tulen ini dikatakan sebagai mulur. Sifat mulur ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil ductile. Sifat mulur ni adalah sifat di mana kita boleh tarik logam tersebut sampai dia jadi nipis ataupun halus seperti dawai. Dan yang kedua, sifat logam tulen ni adalah mudah ditempa. Ditempa ni maksudnya kita boleh ketuk logam tu sampai menjadi bentuk tertentu. Contohnya kita ketuk logam tulen tu untuk menjadi pedang, menjadi pisau, ataupun bentuk-bentuk seperti bekas, mangkuk dan sebagainya. Jadi kita tengok kalau logam tulen, bila kita kenakan daya, apa yang berlaku adalah logam tu, unsur tersebut senang menggelongsor.
Dan juga katakan kalau logam tulen tu mengandungi lompong, ya, di bahagian tengah ni, ya, sebab ada kalanya unsur-unsur ni dia tidak tersusun dengan rapat, ya. Jadi bila ada lompong di tengah tu, bila kita kenakan daya, dia akan senang untuk bergerak juga, ya, menggelongsor. Jadi sebab itulah logam tulen lebih lembut, ataupun kurang keras berbanding dengan alloy. Baik, sekarang kita tengok struktur bagi alloy. Okey, dalam alloy ni kita ada mempunyai unsur yang selain daripada unsur utama ataupun logam tulen tadi. Okey. Jadi bagi alloy, oleh kerana jenis unsur dia tak sama, maka saiz juga tidak sama, ya. Kalau kita lihat ni, unsur, katakan unsur utama dia yang berwarna merah ni, ya. Dan yang biru ni adalah unsur asing. Jadi disebabkan unsur asing ini, ya, dia menyebabkan struktur ini mempunyai saiz yang tidak sama. Jadi bila saiz dia tak sama, maka bila dikenakan daya, unsur tadi akan susah untuk menggelongsor berbanding dengan logam tulen tadi. Okey. Jadi bila kita kenakan daya, dia tak boleh nak bergerak, atau kalau bergerak pun sikit saja. Okey. Jadi sama juga kalau yang ada ruang kosong tadi, bila kita kenakan daya, disebabkan unsur asing ni dah memenuhi ruang di bahagian bawah ni, di bahagian yang kosong, maka unsur yang asal tadi tidak boleh bergerak. Jadi inilah antara kenapa alloy lebih keras dan juga lebih kuat berbanding unsur tulen. Jadi di antara kegunaan alloy, okay, yang kita lihat, ya, contohnya duralumin, ya, dia mengandungi aluminium, kuprum, magnesium dan juga mangan, ya. Maka struktur ini dia lebih kuat walaupun ringan, ya, sebab sifat aluminium tu ringan. Maka dia digunakan untuk membuat badan kapal terbang, untuk kabel elektrik dan juga basikal lumba. Okey, gangsa tadi, ya, dia lebih kuat dan juga tidak berkarat, maka biasanya digunakan untuk membuat pingat, tugu dan juga piala. Okey. Begitu juga dengan loyang, ya, loyang untuk membuat alatan muzik, tombol pintu dan kunci. Okey, keluli, yang ni kita biasa jumpa. Okey. Biasanya digunakan untuk membuat struktur bangunan, landasan kereta api dan juga badan kereta. Berbanding dengan keluli nilkarat. Ya, ini kebanyakannya digunakan dalam rumah, alatan di dalam rumah seperti sudu, garpu dan juga sinki, ya, ataupun kaunter, ya, kalau di kedai-kedai tu kaunter untuk mengisi makanan, serta alatan pembedahan. Dan akhir sekali adalah pewter, digunakan sebagai barangan perhiasan, sebagai piala dan juga cenderamata. Baik, akhir sekali, okay, untuk kefahaman, ya, kita boleh uji kefahaman kita sama ada faham ataupun tidak. Kita boleh buat latihan uji kendiri 8.1 seperti yang ada dalam buku teks. Okay, selamat menjawab dan sekian, terima kasih.